Hai belajar SRT, apa kabar? Semoga anda sihat dan sejahtera. Hari ini kita akan bincang tentang bab 1, tajuknya kerja sepasukan dalam BI Teamwork. Manusia ini tidak hidup perseorangan, perlu bekerjasama dengan orang lain untuk menyelesaikan tugasan atau mencapai sesuatu matlamat, sama ada dalam keluarga, sekolah atau bidang pekerjaan. Anda semua bakal pemimpin keluarga, bahkan juga pemimpin dalam kerjaya. Perlu kuasai tajuk ini. Okey, jadi sila sediakan pen dan kertas, catat isi penting semasa mendengar penerangan cikgu. Jom kita mula sekarang. Alright belajar, cuba lihat situasi ini. Anda dilantik sebagai pengerusi kelab SRT dan diberi tugasan mengetuai 9 AJK mengendalikan jualan gerai pada hari sukan bulan hadapan. Bagaimanakah anda nak jayakan tugasan ini? Pernah terfikir tak anda jadi leader? Dan pernah tak anda jadi leader? Daripada situasi, anda sebagai ketua Okey, yang akan memimpin 9 AJK. Kalau campur anda dah 10 orang sepasukan Okey, dan tugasan diberi ialah mengendalikan jualan gerai. Maksudnya kena fikirkan apa masakan, apa produk yang nak jual di satu gerai yang akan dianjurkan pada hari sukan. Dan tempoh masanya bulan hadapan. Maknanya you ada 4 minggu lah untuk selesaikan tugasan ini. So, jom kita kenali konsep kerja sepasukan. Jangan kamu kerjakan tugasan ini secara individu. Okey, one man show. Okey, itu sangat memenatkan dan mungkin tidak gembira. Sekiranya dapat untung banyak pun tak gembira. Biarlah kita buat dalam teamwork sama-sama raikan kejayaan bersama. So, kita lihat konsep pertama dulu. Okey, nak jayakan tugasan mesti ada organisasi kerja. Organisasi ialah satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain. So, untuk organisasi kelab kamu, ada 9 AJK yang akan bantu kamu sama-sama jayakan tugasan jualan gerai ini. So, sebelum kamu mula untuk buat jualan gerai, eloklah kamu tahu dulu apa kaedah menyelesaikan tugasan. Sebenarnya ada 3 kaedah menyelesaikan tugasan. Yang pertama ialah kaedah sumbang saran. Saya ulang, kaedah sumbang saran. Masa you tulis sumbang saran, mesti jarak sedikit. Kalau soalan tanya you, kaedah menyelesaikan tugas, you tulis sumbang saran dan mesti jarak sedikit. Ejaan jangan silap. Apa maksud kaedah ini, sumbang saran ini? Ingat, sumbang saran ialah satu kaedah di mana kamu mencari idea baru daripada orang lain dengan cara kamu tanya orang. Tanya idea daripada orang lain, kemudian kombinasi idea. Maksudnya gabungkan idea pelbagai itu jadikan idea terakhir lah, final idea. Dan ingat, dalam kaedah ini semua idea yang orang pekal kepada kamu perlu terima. Maksudnya hanya angguk-angguk kepala sahaja. Terima kasih sebut macam tu je. Dilarang mengkritik idea tersebut. Jangan kamu kata, idea kamu tak bagus, idea kamu teruk sekali. Bila you mengkritik idea, maknanya orang lain akan rasa rendah diri dan dia tidak akan menyumbang idea kepada kamu lagi. So, ingat, kaedah pertama ialah kaedah sumbang saran di mana you tanya pandangan orang luar. Contohnya, you nak anjurkan jualan gerai kan? You boleh tanya cikgu, tanya ibu bapa, tanya orang yang pernah anjurkan jualan gerai, tanya idea mereka, tanya idea kawan. Bila dah terima idea, ucap terima kasih sahaja. So itu kaedah pertama, sumbang saran. Kemudian diteruskan dengan kaedah nombor 2, iaitu perbincangan. Boleh bayangkan 9 AJK itu masing-masing bagi guna kaedah sumbang saran, tanya idea dulu dengan orang luar, kemudian duduk semeja.
Jalankan kaedah nombor 2 iaitu perbincangan. 9 AJK campur kamu sebagai ketua, duduk bersama round table, aktiviti perkumpulan, betul-betul buat perbincangan. So, perbincangan ni sesuai untuk betul-betul AJK yang terlibat dalam event atau program tersebut. Dan dalam perbincangan memang boleh berinteraksi sesama ahli. Saat inilah boleh bagi komen. Tapi masa you bagi komen, contohnya idea ini kurang elok tu, sila guna ayat yang sopan dan tidak mengingkung hati ahli lah. Okay, you boleh kata, saya setuju dengan pandangan kamu, tapi kalau boleh tambah dengan idea ini lagi elok. Macam tu. Cuba buat interaksi secara sopan, jangan gaduh dalam perbincangan. Okay, ingat perbincangan ialah kaedah nombor 2 di mana ada komunikasi dua hala dan mesti AJK yang terlibat sahaja guna kaedah ini. Sama-sama duduk pemesyuarat. Okay, nombor 3. Nombor 3 ialah kaedah simulasi. Simulasi ialah satu kaedah situasi di mana situasi diwujudkan supaya menyerupai situasi sebenar tetapi dalam bentuk yang dipermudahkan. Okey, maksudnya konon-konon pretend lah. Okey, buat jualan, testing, cubaan. Okey, maknanya kan you nak buat jualan gerai pada hari sukan ada orang luar, ibu bapa yang datang beli kan. So sebelum kamu anjurkan, mungkin di minggu ketiga kamu buat cubaan testing masak produk tersebut dan testing jual kepada ahli klub dulu. Simulasi dulu di mana kamu cuba jual, kemudian daripada simulasi cuba jual itu kamu boleh dapati ada kelemahan. So anda sempat lagi ada seminggu untuk buat penambahbaikan supaya pada hari kejadian, hari sukan tu tak ada kesilapan tersebut. Boleh faham? Contohnya bila you buat simulasi dapati touch ceiling tak cukup. Wah, nasib baik ini simulasi sahaja. So next time dah boleh pada hari kejadian bawa banyak sikit shilling. Boleh faham 3 kaedah kita sebut? Yes, sumbang saran, perbincangan, simulasi. Pandai. Okay, next kita tengok langkah menyelesaikan tugasan. Okey, yang ini sentiasa keluar dalam exam. Harap you boleh hafal ikut urutan. Nak selesaikan tugasan mesti menetapkan matlamat yang jelas dahulu. Maksudnya dalam kumpulan tu, dalam organisasi kerja tu, sama-sama tetapkan matlamat yang jelas, iaitu setkan berapa target yang you nak capai, apa sasaran yang nak capai. Okey, contohnya untung berapa ringgit, sama-sama bincang dan setkan matlamat tersebut. Boleh faham? Langkah kedua, bina carta organisasi. Maksudnya tentukan hierarki jawatan kuasa dan agihkan tugas dan juga agihkan kuasa. Carta organisasi mesti dibina supaya tak ada pergaduhan dan tak ada rampas kuasa macam tu. Okey, bila carta organisasi iaitu hierarki jawatan kuasa sudah terkeluar, okey, so siapa yang jadi AJK, kamu jalankan tugas yang diagihkan itu sahaja. Jangan bagi campur tangan bidang tugas orang lain supaya lancar keseluruhan tugasan tu boleh sama-sama capai matlamat. Ingat, selepas ada matlamat, binakan carta organisasi. Kemudian langkah ketiga iaitu menetapkan jangka masa tugasan. Ini langkah yang utama juga. Jangan kamu tak setkan masa. Okey, contohnya kata iklan mesti keluar dalam minggu kedua. Setkan due date dia. Okey, garis masa mesti ada dan jadual tugasan dengan menentukan due date dia mesti ada supaya tak ada AJK yang sambil lewa. Dia kata esok lah, esok. Tunggu semua esok tak siap tugasan. Hati-hati. Langkah ketiga, menetapkan jangka masa tugasan. Kemudian langkah keempat ialah mengerjakan tugasan. Sudah set carta organisasi, sudah set masa, tolonglah sama-sama mula kerja. Mengerjakan tugasan dengan tema atau tugasan yang diberi ikut hasil perbincangan anda. Okey, dah sama-sama jalankan tugas. Tolong ingat, semasa jalankan tugas mungkin kamu perlu sumber. Okey, idea daripada internet, resepi daripada internet, pastikan mencari sumber yang jelas dan sahih. Sama ada sumber manusia ke sumber bukan manusia.
Contohnya dah mula kerja nak cari tempat kan, pastikan semua itu tepat, sah dari segi undang-undang. Okey, dan sumber dia memang jelas dan sahih. Boleh? 5 langkah boleh hafal? Okey, ambil yang kata kunci merah ni untuk masuk dalam otak dulu. Jom kita mula hafal. Yes, matlamat, carta organisasi, jangka masa tugasan, mula mengerjakan tugasan, mencari sumber. Pandai. Of course masa exam kena penuh ayat lah. Cuma kata kunci merah ini membantu kamu sebagai dia punya kata kunci langkah tersebut. Jom kita lihat sampel. Okey, untuk tugasan kamu nak anjurkan jualan gerai pada hari sukan bulan hadapan kan. So, mungkin cadangan kepada kamu iaitu tentukan matlamat dulu. Okey, kamu boleh bincang dengan you punya AJK, kemudian setkanlah. Okey, melalui aktiviti ini kita nak untung RM300. Bila ada matlamat, ada sasaran, kita kerja tugasan baru ada semangat. AJK akan cuba sedaya upaya untuk capai matlamat yang disetkan. Nanti sama-sama raikan baru rasa wah puas hati, betul? Okey, kemudian kita binakan carta organisasi. So, carta organisasi mula dengan penaung. Okey, biasa penaung ini ialah guru penasihat lah. Dia hanya petugas iaitu memberi nasihat sahaja. So, guru kelab SRT boleh jadi penaung. Kemudian mesti ada pengerusi. Of course, you sebagai ketua, kamu ialah pengerusi. Dan tugas pengerusi ialah ketua penggerak keseluruhan aktiviti ini. Dan kamu peranan untuk mempengerusikan mesyuarat serta membuat perancangan. Okey, so ketua ini kena tabah. Okey, dan sabar, pandai mengendalikan segala masalah. Okey, sebab you ialah ketua penggerak. Jangan risau. Semua orang berpeluang menjadi ketua. Pakar mendirikan rumah tangga pun akan jadi ketua rumah tangga kan. So, kena yakin diri, belajar dari sekarang menjadi leader. Seterusnya ialah setiausaha berperanan untuk menguruskan surat menyurat, menyediakan minit mesyuarat dan membuat tempahan tempat lah. Okey, serta membuat notis. Okey, so selepas setiausaha mesti ada pangkat untuk bendahari, iaitu menguruskan segala hal kewangan termasuk buat laporan kewangan atau penyata akaun. Okey, so bendahari pangkat nombor 3. Okey, sekiranya perlu satu lagi jawatan kuasa iaitu pemeriksa kira-kira. Okey, tugas untuk menyemaklah hasil laporan kewangan. Boleh juga tambah satu AJK memegang jawatan pemeriksa kira-kira. Kemudian kalau you punya AJK cukup, eloklah kamu ada naib pengerusi, naib setiausaha dan juga naib bendahari. Okey, supaya berpasangan lah untuk menjalankan tugas tersebut. Dan juga naib naib ialah pembantu Okey, pembantu akan memangku kerja. Okey, contohnya naib pengerusi memangku kerja pengerusi semasa pengerusi tak ada. Sama juga naib setiausaha akan memangku tugas setiausaha sekiranya setiausaha tak ada. Sama juga naib bendahari akan memangku kerja bendahari lah. Okey, ini bergantung kepada cukup tak AJK kamu. Kalau cukup, letaklah naib supaya berpasangan. Kalau tak cukup AJK, misal kata satu pasukan hanya 5 orang, so setakat ada pengerusi, setiausaha, bendahari dah memadai sebagai AJK tertinggi, baru perlu pilih AJK bawahan. Okey, iaitu AJK punya peranan dalam menghadiri mesyuarat dan menyumbang idea. Okey, dia pangkat keempat macam itulah. Okey, kemudian menerima dan melaksanakan tugas yang diberi. Okey, hasil daripada perbincangan. So, AJK ini sebenarnya pun ketua kumpulan yang kecil. Contohnya boleh pilih AJK iklan ke, okey, AJK promosi ke, AJK persiapan tempat ke. Boleh buat AJK ikut perancangan pengerusi. Boleh faham? Okey, selepas AJK mesti ada ahli biasa. Okey, ahli biasa berperanan membantu menjayakan aktiviti. Okey, so contohnya sekarang ahli biasa tu kan dia tak ada tugasan yang berat. So pada hari kejadian mungkin dia boleh jayakan aktiviti iaitu pergi jadi pelanggan lah.
beli hasil produk daripada gerai makanan Kelab SRT. So, faham peringkat dan juga jawatan kuasa? Ini ialah hierarki Okey, ikut urutan. Harap you boleh guna ilmu ini semasa kamu jadi leader. Okey, so di sini saya bagi beberapa idea sebab you hanya ada 10 orang kan. So untuk pengerusi dan naib pengerusi, mungkin kamu boleh juga memangku tugas untuk persiapan tempat. Maksudnya pengerusi, naib pengerusi pada hari kejadian kamu tugas untuk siapkan tempat lah. Untuk yang naib setiausaha dan setiausaha boleh memangku kerja untuk buat iklan atau promosi serta menerima tempahan awal supaya lagi cepat dapat pelanggan order awal. Untuk pendahari pula boleh memangku kerja pada hari kejadian iaitu jadi cashier lah. Sebab kan dia uruskan banyak hal kewangan, dia yang tugas untuk tukar banyak shilling macam tu. Nampak tak? Sudah perpasangan 6 orang, 6 AJK sudah habis guna. Pada hari kejadian sudah ada tugas. Tengok AJK yang 2 lagi, boleh jadi AJK makanan, di mana sama ada dia nak masak sendiri, ataupun dia nak ambil tempahan luar. So, 2 AJK akan in charge makanan dan 2 lagi boleh in charge kebersihan. Dah 10 orang habis diguna dan masing-masing ada tugas masing-masing pada hari kejadian dan juga sebelum. So harap membantu anda. Ciri-ciri semangat kerjasama dalam pasukan. Mesti ada ini, semangat patuhi arahan. Kita paling risau ada AJK yang tak nak patuhi arahan yang hasil mesyuarat. Ada AJK yang contohnya dia menggutuk atau membuat aduan ke macam tu. Susah nak kerjasama dengan orang gitu. So sebagai ketua kena tahan bila ada konflik di antara AJK, kena mendamaikan mereka. Supaya kamu boleh buat mereka patuhi arahan. So ketua mesti ada contoh teladan supaya betul-betul AJK itu nampak you buat, dia buat juga. Dia boleh patuhi arahan sebab you seorang ketua yang memberi contoh teladan kepada mereka. Kemudian ciri semangat kerjasama dalam pasukan ialah bertanggungjawab. Boleh bayangkan kalau 10 orang AJK ini bertanggungjawab di bidang tugas masing-masing, aktiviti ini mesti berjaya. Kemudian satu lagi ialah bekerjasama dan juga sistematik. 4 ciri-ciri harap you boleh hafal dan laksanakanlah apabila ada tugasan betul-betul dalam kumpulan. Kemudian kita tengok yang ini. Cikgu berikan contoh garis masa dan jadual tugasan lah. Dan kamu boleh jadikan dia sebagai sampel apabila kamu ada aktiviti tugasan. So, masih ingat dalam situasi dia kata bulan hadapan baru ada hari sukan kan? You ada 4 minggu. So, anda boleh tulis macam ni. M1 maksudnya minggu 1. Minggu 1 kamu boleh tubuhkan jawatan kuasa, maksudnya bagi tahu 9 AJK kita ada tugasan bersama dan suruh mereka cari idea masing-masing. So, ingat, kamu kena tambah tarikh lebih elok lah supaya mereka ikut due date. So di minggu 1 kamu boleh tulis tarikhnya supaya semua AJK tahu jangka masanya. Kemudian nombor 2, mesti ada mesyuarat 1. Di mesyuarat 1 kamu boleh buat agihan tugas iaitu bina catat organisasi dan bagi tahu jangka masanya, jadual tugas, kemudian bincang produk, tempat, harga, tugas masa iklan. Cikgu bagi sampel ni berdasarkan situasi yang jualan gerai tersebut. So, fikirkan, bincang dalam mesyuarat, boleh bawa idea yang daripada sumbangsaran tu ke mesyuarat. Masing-masing sumbangkan idea dan berinteraksi sesama ahli. Dalam masa tu boleh buat komen, tapi secara sopan. Next, minggu ketiga, jalankan mesyuarat kedua. Masa mesyuarat kedua, bincangkan sekali lagi tentang macam mana minggu lepas, tugas sudah siap ke? Bincangkan persediaan, kemudian bincangkan simulasi. Semua dah sedia, jom kita rancang satu aktiviti simulasi di mana kita jual produk tu kepada ahli kelab sahaja. Bincangkan macam mana nak cuba
buat jualan, dan kemudian dari situ akan dapat cadangan penambahbaikan. Kemudian boleh sedia untuk pada hari kejadian langsung, tak ada kesilapan. Faham? Okey, so bila pada hari kejadian, okey, anda boleh jual lah, okey, produk. So minggu keempat, iaitu minggu selepas hari kejadian, kamu anjurkan mesyuarat ketiga itu dah postmortem, iaitu bincang dari segi kelebihan, kelemahan, ancaman, cadangan, dan sebagai ketua mesti bagi pujian dan juga galakan. Bagi tahu mereka, sasaran kita dah capai dan melebihi, kita untung RM500, macam tu. Kemudian fikirkan apa yang kita nak ni. AJK yang paling bagus ialah siapa, atau semua AJK sangat committed, bagi galakan, motivasi, dan semua kelemahan tu catat supaya next time ada jualan gerai atau aktiviti yang serupa, dia tak ulang kesilapan tersebut. Boleh faham? So itu cara dia. Okay, so ingat ini garis masa mesti set, terutamanya sebagai ketua mesti bagi tahu tarikh. Okey, seterusnya kita tengok budaya kerja positif. Budaya ini mesti terbentuk atau dipupuk di kalangan ahli, ahli sepasukan, supaya sama-sama jayakan matlamat dan juga bangunkan kelab tersebut. First ialah pekerja mengikut garis masa. Okey, ini budaya kalau masa exam tanya, kamu ingat jam ini. Jam maksudnya pekerja mengikut garis masa. Boleh? Kedua, budaya nombor 2. Nampak tak? Dia macam tapit. Okey, so ingat ini ialah mengikut arahan dengan betul. Semua AJK ataupun ahli sepasukan mesti mengikut arahan dengan betul. Okey, kemudian ketiga ialah ingat gambar ini, menjaga kebersihan dan kekemasan ruang kerja. Okey, ini memang budaya yang sangat bagus, terutamanya kita ada jualan gerai. Okey, mesti tetamu atau pelanggan dia tengok, bersih, dia boleh melanggan you punya produk lah. Kalau kotor sangat, lalat hinggap di produk makanan, memanglah semua orang lari. So 3 budaya kamu ingat daripada gambar. Pejam mata, sebut balik, kalau berjaya maksudnya sudah di-key in dalam ingatan kamu. Boleh? Okey, next kita tengok semangat kerja sepasukan. Okey, nak jadi pemimpin bukan senang bukan apa yang kita rancang semua orang mahu ikut. So, kita mesti ambil inisiatif, pupukkan semangat kerja sepasukan dalam you punya kumpulan. So, apa maksud kerja sepasukan? Okey, yang ini sentiasa ditanya masa exam. Tolong ingat, kerja sepasukan ialah penglipatan individu yang saling bekerjasama antara satu sama lain, berkongsi matlamat serta visi dan misi yang sama. You pecahkan kepada 3. Okey, 3 ayat pendek. So, kamu cantumkan, dah jadi definisi kerja sepasukan. Boleh? So, kita teruskan dengan kepentingan semangat kerja sepasukan. Kenapa mesti ada teamwork spirit? Apa kepentingan dia? Semasa ditanya, kamu ingat anak panah ini. Okey, bila ada semangat kerja sepasukan, boleh melancarkan dan memudahkan kerja. Okey, cikgu guna gambar petil ini mewakili pantas. Okey, so ingat, bila kita ada kerja sepasukan, dan semua orang ada semangat, kita akan lancarkan dan mudahkan kerja sepasukan kita. Okey, so ingat petil ini untuk ingat kepentingan pertama. Kepentingan kedua, ingat ini, mentor ini. Bila semua menyumbangkan semangat kerja sepasukan ini, memang akan menghasilkan idea yang bernas melalui pemuafakatan. Okey, dapat idea yang banyak. Ketiga, mewujudkan semangat kerja yang efektif. Dia akan tingkatkan semangat kekitaan macam tu. Okey, semangat kerja yang efektif. Okey. Kemudian, mengeratkan hubungan dan kerjasama dalam sepasukan. Boleh? So, saya harap kamu ambil sedikit masa daripada ikon gambar ini.
harap daripada ikon gambar kuatkan ingatan bahawa ayat itulah. Okey, nampak love tu maksudnya eratkan hubungan. Kalau share hand itu maksudnya semangat kerja yang efektif, iaitu kekitaan. Kemudian mentor itu ialah idea yang pernas. Kemudian kilat itu, petir itu ialah melancarkan, memudahkan kerja sebab pantas. Okey, kemudian dia akan menurunkan sesuatu. Menurunkan apa? Kepentingan kelima ialah menurunkan masa. Menurunkan tenaga, iaitu menjimatkan tenaga. Menjimatkan sumber tenaga. Sebab masing-masing menyumbangkan kan? Bukan kerja seorang. So ingat, ini kepentingan kelima, menjimatkan sumber tenaga. Kemudian menjimatkan masa yang ditetapkan dalam menyediakan tugasan. Boleh bayangkan 10 orang sehati sejiwa, memang menjimatkan masa. Okey, kemudian mengurangkan masalah melalui jalan penyelesaian yang dipersetujui secara bersama. Okey, di mana tak ada masalah sebab round table kita dah bincang. Okey, dalam meja mesyuarat tak ada aduan di belakang. Okey, jangan cakap purut di belakang, hanya cakap sesuatu idea di meja mesyuarat sahaja. So, tak ada konflik, tak ada masalah. Boleh? So, keseluruhan 7 kepentingan, at least kamu hafal 3 ke atas lah. Boleh? 3 lah. Okey. Seterusnya kita tengok komunikasi. Okey, sebagai ketua, kamu mengutamakan komunikasi, iaitu proses pemindahan atau pertukaran maklumat dan idea antara 2 atau lebih individu. Maksudnya, idea dari otak ketua ini, okey, hantar pergi ke otak, okey, AJK yang sepasukan tu. Macam mana kita nak pindah idea tersebut atau maklumat kepada individu lain, iaitu AJK? Itu ialah proses komunikasi. So, nak sama-sama jayakan goal, you punya idea jangan simpan di otak sendiri sahaja sebagai ketua. Mesti bagi tahu you punya ahli kumpulan supaya sama-sama menuju ke sasaran tersebut untuk capai matlamat. So, nampak tak? Wow, nak capaikan goal memang kena bekerjasama. So, komunikasi sangat penting. Yang first, kamu tengok. Okey, simbol tingkat ini. Alright, kepentingan komunikasi berkesan yang pertama ialah memudahkan pencapaian matlamat pasukan. Okey, di mana apa idea daripada ketua, sampaikanlah kepada AJK. Jangan hanya diam. Okey, mereka tak tahu apa idea kamu, tak tahu apa matlamat kamu. So, kena bagi tahu mereka, kena komunikasi. Okey, baru memudahkan pencapaian matlamat dalam pasukan. So, kamu lihat gambar ini, anak panah itu saya kuningkan kan. So, daripada gambar anak panah ini, kamu ingat, memudahkan pencapaian matlamat pasukan. Kemudian, guna ikon gambar ini, iaitu mewujudkan semangat kekitaan dan juga perpaduan organisasi. Sebab idea yang ada pada kamu, kamu komunikasi kepada AJK, semua orang akan rasa sehati sejiwa. So, mewujudkanlah semangat kekitaan dan sama-sama jayakan bersatu hati untuk perpaduan organisasi ditingkatkan sama-sama menuju ke matlamat. Kemudian ketiga, nampak tak anak panah ke atas? Iaitu meningkatkan prestasi kerja individu. So, kalau you sebagai ketua, you pandai jaga komunikasi yang berkesan, kamu akan meningkatkan prestasi kerja kamu lah. Okay, next kita tengok proses komunikasi. Okay, kan tadi kita kata komunikasi ialah pemindahan idea dari seorang pergi ke seorang kan. So, proses dia ialah mesti ada seorang penyampai maklumat. Kemudian mesti ada seorang penerima maklumat lah. Boleh? Mesti ada penyampai, mesti ada penerima. Kemudian daripada penyampai ni, idea dihantar pergi ke penerima. Okey, melalui maklumat yang disampaikan lah. Boleh? So, kalau masa exam suruh you isi tempat kosong, you nampak anak panah tu dari penyampai pergi ke penerima, kamu isi jawapan sebagai maklumat. Okey, so contohnya saya sekarang bagi tahu okey, sila cari pembekal nasi lemak. So, penerima itu sudah dengar, oh, ketua suruh saya cari pembekal nasi lemak, dan dia bagi tahu, okey, sudah faham, okey, note. Itu ialah maklum balas. Nampak tak?
Komunikasi berkesan ialah komunikasi dua hala. Okey, dua hala. Okey. Apa yang ketua nak sampaikan maklumat, nanti penerima tu mesti memberi reply, iaitu tulis okay, not, macam tu, baru kira komunikasi berkesan. Kalau dia diam diri sahaja, maksudnya mungkin dia tak puas hati, mungkin dia tak terima arahan, mungkin dia tak dia lupa tengok SMS ataupun mesej tersebut, jadi maklumat itu tidak disampaikan dengan berkesan. Okey, faham? Kemudian ketua ni boleh menyampaikan maklumat melalui pelbagai saluran. Tak semestinya bersuara. Kita tengok apa itu saluran. So, kita tengok kaedah komunikasi. Pelbagai jenis saluran. Okey, dan dibahagi kepada dua jenis. Satu ialah komunikasi lisan, iaitu komunikasi secara bersuara. Maksudnya maklumat itu disampaikan dengan bersuara. Satu lagi ialah bukan lisan, iaitu maklumat disampaikan ke penerima tanpa guna suara, secara senyap. Contohnya apa? Lihat di sini. Secara bersuara anda boleh guna perbualan. Okey, dialog. Bagi tahu dia, tolong cari pembekal itu melalui perbualan ataupun melalui perbincangan. Duduk dalam mesyuarat, cakap, okey, anda punya tugas ialah cari pembekal. Okey tak? Okey. So itu ialah komunikasi berkesan. Kemudian boleh juga sampaikan idea melalui perbahasan, melalui mesyuarat, melalui pembentangan, melalui temu duga. Ingat, semua langkah ini ialah contoh bagi komunikasi lisan yang menggunakan suara. Kemudian kita lihat komunikasi bukan lisan. Okey, macam mana nak sampaikan idea tanpa guna suara? Boleh melalui penulisan. Tulislah memo ke, tulislah surat ke, hantar kepada dia. Kalau dia tiada di rumah dan dia tak bawa handphone ke, tinggalkan memo sahaja. Ayah, sila berikan nasi lemak, macam itulah. Nanti melalui penulisan dia nampak, dan nanti dia catat di notis tu. Okey, macam itulah. Boleh penulisan. Kemudian media cetak. Okey, kita boleh sampaikan maklumat contohnya ke publik, orang awam melalui media cetak, iaitu majalah ke, okey, ataupun iklan risalah bahawa kita ada jualan gerai. So kita edarkan media cetak, iaitu promosi iklan yang dalam bentuk kertas, kita tampal di setiap kelas. Itu ialah media cetak. Kemudian boleh melalui media elektronik, sama ada WhatsApp, okey, Telegram ke, okey, Facebook ke, bagi tahu Klub SRT buat jualan gerai. So sila datang. Okey, tanpa guna suara, hanya guna perkataan dan send melalui media elektronik ini. Okey, dan last sekali ialah cara melalui bahasa tubuh. Contohnya sekarang kamu letak satu jari di mulut anda. Apa maksudnya? Apa maksud isyarat ini? Ini maksudnya diam, betul? Pandai. So, melalui bahasa tubuh, bahasa isyarat, walaupun tak ada suara, maklumat boleh disampaikan dan HK boleh terima. Okey, next kita tengok teknik menyampaikan maklumat. Okey, sebagai ketua, kamu kena menguasai teknik menyampaikan maklumat, terutamanya semasa kita nak buat pembentangan. Okey, boleh bayangkan dalam mesyuarat, kamu sebagai ketua, kamu kena sediakan slide lah. Okey, so pastikan kamu ikut teknik ini. Satu ialah persiapan tajuk. Okey, pastikan kamu tahu apa isi penting yang nak sampaikan, contohnya rancangan ke. Okey, slide tu mesti menarik perhatian semua ahli dan senang dibaca dan difahami. Kemudian persiapan diri. Maksudnya dari segi emosi, dari segi pakaian, semua tu kena menampilkan sebagai seorang ketua yang yakin lah. Kemudian pastikan masa pembentangan kamu ada adab iaitu senyum, kemesrahan, dan juga suara mesti jelas dan lantang biar penerima itu dia faham. Okey, jangan marah-marah muka macam tu, nanti semua tak puas hati. Okey, so 3 teknik ni harap kamu kuasai dan aplikasikan sekiranya perlu. Next, kita tengok kaedah mengekalkan hubungan yang baik. Okey, ketua
kamu mesti menguasai kaedah mengekalkan hubungan baik juga. Okey, dan ajar you punya AJK laksanakan kaedah ini supaya dalam sepasukan itu hubungan sentiasa baik. So, langkah pertama, kaedah pertama iaitu berkomunikasi secara terbuka. Okey, kamu sekarang sentuh you punya mulut dan bagi tahu kamu, okey, kaedah mengekalkan hubungan yang baik ialah dari mulut dulu, iaitu berkomunikasi secara terbuka. Okey, apa-apa masalah konflik semua bawa ke meja mesyuarat saja. Jangan tutup mesyuarat baru di belakang nak cakap. Kalau selepas mesyuarat baru cakap itu aduan atau komplain ataupun kutuk okey, tapi kalau di mesyuarat tu kita cakap secara terbuka, semua orang boleh sama-sama cuba bagi idea selesaikan masalah tersebut. Boleh? Kemudian sentuhkan you punya hati. Okey, tadi sudah sentuh mulut kan? Ingatkan berkomunikasi secara terbuka. Sekarang sentuh hati. Okey, letak tangan di you punya bahagian jantung sana. Okey, bagi tahu diri sendiri, kaedah nombor 2 kekalkan hubungan baik ialah committed terhadap tugasan. Tak kira ketua atau AJK, pastikan kamu committed lah terhadap tugasan. Okey, supaya tugasan tu boleh dijayakan sehati sejiwa sesama dalam kumpulan, ahli kumpulan. Next, kita letak simbol ini. Okey, kamu cuba tunjukkan dua tangan macam ni, pangkah. Kaedah mengekalkan hubungan ketiga ialah mengelakkan konflik. Sebagai ketua, kamu kena elakkan konflik dan juga kamu berperanan untuk damaikan you punya ahli AJK kalau sekiranya ada konflik. Bawa apa masalah pergi ke mesyuarat dan sama-sama selesaikannya. Boleh? Kaedah mengekalkan hubungan baik yang keempat ialah guna simbol ini. Okey, guna tangan tunjuk macam ni, bagi tahu kamu iaitu bertolak ansur, iaitu berusahalah untuk mengekalkan hubungan yang baik. Boleh? Sama-sama bertolak ansur. So, kalau you laksanakan dan ahli pasukan kamu laksanakan 4 kaedah mengekalkan hubungan baik ini, confirm you punya tugasan jaya dalam suasana yang sangat happy. Okey, gembira dan puas hati. Seterusnya kita tengok. Okey, tajuk ketiga untuk bab 1 ini ialah peningkatan kendiri. Okey, mungkin kamu rasa kamu tak yakin jadi leader. Okey, mungkin kamu rasa kamu lemah lagi. So, tajuk ini sangat penting iaitu kamu sentiasa nak majukan diri sendiri. Okey, bukan setiap orang dia dilahirkan dah ada keyakinan jadi pemimpin. So, dia kena latih diri, tingkatkan keyakinan dan cuba supaya daripada pengalaman dapat kemahiran tersebut. So, apa maksud peningkatan kendiri? Peningkatan kendiri ialah persepsi seseorang tentang diri dari segi penilaian, pandangan, tangkapan dan kepercayaan terhadap kekuatan dan kelemahan diri sendiri sama ada positif atau negatif. Maksudnya kamu nilai dulu apa kekuatan kamu, apa kelemahan diri sendiri, kemudian kamu cubalah baiki dan majukan diri. Apa yang baik kamu kekalkan, apa yang lemah kamu kikiskan. Boleh faham? Okey, cikgu bagi contoh Contoh ikan. Kalau ikan dia mengetuai pasukan nak terbang, mesti kalah. Sebab itu kelemahan dia tak boleh terbang. Tapi kalau dia memimpin pasukan untuk berenang, confirm dia berjaya. Betul tak? So, pastikan kamu menilai diri sendiri dari segi kekuatan dan kelemahan dulu, dan dari situ kamu baiki dan majukan diri sendiri melalui proses peningkatan kendiri. Kemudian kita tengok apa aspek semasa kamu nak mengenal diri. Sila menilai sekarang dari segi fizikal. Kalau you rasa fizikal kamu tak puas hati, ataupun you rasa terlalu tidak confident berdiri di depan orang, so cuba baikilah. Exercise sikit ke, atau kalau you ada masalah pimples ke, kamu cuba ambil ubat ke, sapu ke, jaga pemakanan ke, banyakkan sayur-sayuran ke, dapatkanlah confident dari segi fizikal. Kemudian kebolehan. Kalau you rasa you tak ada kebolehan tersebut dan you ingin kuasai kebolehan tersebut, ulanglah. Ulang cubaan dan ulang buat. Contohnya you nak menjahit kan? So, latih.
Melalui latihan berulang tu, kamu boleh kuasai satu kemahiran dan akhirnya dia boleh jadi kebolehan. Boleh? So, untuk minat pun sama. Kamu mengenal diri sendiri, okey, minat kamu di mana? Dan you ada kemahiran apa? Menuju ke situlah dan mengetuai pasukan tersebut. Okey, tingkatkan lagi. Okey, majukan diri dalam bidang yang kamu minat. Satu lagi, kamu tengok diri sendiri ada bakat apa. Okey, menyanyi ke? Okey, dari segi sikap pun tolong tingkatkan sikap. Bagi tahu diri sendiri, saya mampu. Kalau saya nak jaya, saya kena daya usaha sedikit. Jangan malas, jangan hanya tidur sahaja. Okey, bangkitkan diri sendiri dan dari segi nilai ataupun agama kuatkan diri. So itu cara mengenal diri dan daripada aspek yang kamu dah nilai diri sendiri, majukan diri. Okey, next kita tengok kaedah maklum balas proses peningkatan diri. Sebenarnya di sekolah dia ada jalankan 2 ujian Satu ialah ujian psikometrik. Okey, dan satu lagi ialah ujian aptitude. Okey, bezakan 2 ujian ini. Ingat, 2 ujian ini ialah kaedah maklum balas proses peningkatan diri. You tahu tak, masa you tingkatan 3, kamu diberi banyak 100 soalan itu, untuk kamu jawab, dan daripada 100 soalan itu, kaunselor akan nilaikan kamu punya sikap dan bakat, kemudian masukkan kamu ke aliran yang tepat semasa tingkatan 4. So, kaedah pertama ialah ujian psikometrik, iaitu satu prosedur yang sistematik untuk memerhatikan tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan panduan skala numerika. Okey, contoh soalan dia tanya kamu, suka menjahit tak? Okey, satu ialah tak suka, kurang suka, suka, sangat suka. So, daripada skala tersebut, dia boleh menentukan dan menilaikan kamu dari segi you punya tingkah laku, melalui ujian tersebut. So, ingat, kalau ada skala macam tu, itu ialah ujian psikometrik dan keyword dia ialah tingkah laku lah. Boleh? Kemudian kaedah nombor 2 ialah ujian aptitude. Okey, ujian aptitude ialah satu ujian mengenal pasti kebolehan atau bakat semula jadi. Okey, belajar dalam melakukan sesuatu perkara dengan mudah dan cepat. So, kata kuncinya ialah kebolehan dan bakat semula jadi. Okey, so kamu ingat kalau masa exam dia keluar perkataan ini, kamu pilih itu ialah ujian aptitude. So, daripada 2 ujian ini, orang luar pun boleh tahu apa sebenarnya bakat kamu, apa sebenarnya tingkah laku atau tabiat kamu, dan boleh agihkan kamu ke aliran yang betul. So, kalau kamu peminat untuk menilai diri sendiri dengan 2 ujian ini, kamu boleh pergi search internet, dapatkan soalan tersebut ataupun melalui kaunselor. Okey, ingat, selepas ujian tu dia ada penunjuk, dan daripada penunjuk lah kamu boleh mengenal diri sendiri. Okey, di sini ada 4 aktiviti yang membantu kalau kamu nak meningkatkan diri sendiri dari segi akademik. Sebab bila akademik kamu tinggi, kamu lebih yakin memegang jawatan sebagai pemimpin, sebab you rasa kamu boleh faham, menguasai banyak dari segi akademik kan. So, di sini pekaukan 4 aktiviti yang boleh kamu ikuti, iaitu aktiviti pembelajaran kendiri. Okey, nak belajar sesuatu, mungkin ada orang sesuai ikut cara pertama, iaitu guna mata. Tolong buat satu catatan. Guna mata maksudnya, belajar kendiri melalui carta, poster atau grafik atau multimedia. Okey, kalau macam Cikgu Wen pun, saya suka cara ini juga. Saya suka lihat sesuatu, saya suka lihat sesuatu video ke, sesuatu carta ke, sesuatu nota yang menarik ke. Saya nampak hal tersebut, saya nampak gambar tersebut, saya boleh ingat. Itu satu cara untuk belajar. Kemudian cara kedua, ada orang dia suka melalui pendengaran. So, sila lukiskan. Tadi itu mata kan, ini ialah telinga. Dia suka dengar. Kalau dia bagi dia nota, dia tak faham. Dia mesti ada penerangan, dengar suara tersebut, dengar penjelasan daripada kuliah ke penerangan melalui suara. So, baru dia boleh menguasai ilmu tersebut. So, adakah kamu jenis macam ni?
You sedang mendengar penerangan Cikgu Wen kan? Kamu juga salah satulah guna cara ini untuk bangkitkan diri sendiri, mahirkan diri dalam akademik melalui pendengaran. Kemudian nombor 3, membantu pembelajaran kendiri ialah tulis. Ada orang memang suka tulis semula nota. Macam cikgu suka dapat sesuatu ilmu kan, saya catat semula dan jadikan dia ringkasan atau peterminda. Dari situ baru hafal nota ringkas tu. Itu pun cara ketiga yang senang untuk membantu kamu menguasai sesuatu ilmu. Next, 4. Ada orang dia suka belajar melalui pengalaman tau. You bagi tahu dia biru campur merah akan jadi warna ungu. Dia sampai bila-bila orang jelaskan ke tengok gambar pun tak ingat. Sehingga dia betul-betul jalankan amali. Ambil biru campur merah. Wah, betul warna ungu. Dia jenis keempat. Ada orang dia pilih salah satu. Ada orang combine 4 jenis. So, you macam mana? Nak meningkatkan diri sendiri melalui mata, telinga, tangan untuk menulis, tangan untuk mencuba amali. Okeylah, tak kira mana-mana, asalkan kamu bersemangat untuk majukan diri sendiri dan cuba jadi pemimpin. Tubuhkan organisasi, dan dalam organisasi itu bangkitkan semangat kerja sepasukan. Anda boleh jadi seorang pemimpin yang bagus dan of course you punya kumpulan akan berjaya. Adakah kamu dapat sesuatu hari ini melalui video ini? Syabas dan tahniah. Teruskan usaha membuat ulang kaji. Catatlah mana isi penting dalam nota anda. Semoga anda menguasai tajuk SRT bukan hanya untuk exam tetapi untuk kehidupan seharian anda. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.